Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rizqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin amma ba'd. Terima kasih kepada Al-Fadil saudara pengurusi majlis Ustaz Mam Belara hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Kamu kena cek jadi dah. Okey, dengar Ustaz Mam Alhamdulillah tak? Ada dengar, boleh komen ya. Kalau tak dengar. Dengar boleh. Cuma Ni tak dengar. Cuma Ustaz. Boleh. Ustaz. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis, pihak penganjur, doa Dung Bulu Gading, dan mana-mana yang terlibat, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Al-Muwafiq ataupun Masail fi Hukm Al-Muwafiq wal Masbuq ala madhhab Imam Syafi'i rahimahullah biqalam Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Khatib hafizahullah subhanahu wa ta'ala. Jadi minggu lepas kita bincang dah berkenaan dengan definisi muwafiq dan definisi masbuq. Yang mana dalam kitab ni dia menyebut bahawasanya makmum muwafiq diberi kemaafan tertinggal daripada imam hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang pada sebelah masalah. Tapi dalam sebelah masalah ni ada 6 masalah tidak ada khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli, manakala 5 masalah berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang balik sebagai asas apa yang kita nak bincang ni adalah mengikut mazhab Imam Syafi'i bahawasanya Fatihah adalah rukun sembahyang kepada setiap orang sembahyang dan setiap rakaat, sama ada imam ataupun orang sembahyang seorang diri ataupun dia itu adalah makmum. Okey, ni yang pertama. Cuma dalam mazhab Imam Syafi'i gugur Fatihah daripada makmum masbuq. Okey, makmum masbuq gugur Fatihah. Jadi bermakna makmum muwafiq tidak gugur Fatihah. Betul pada asal, makmum muwafiq tidak gugur Fatihah. Patut satu. Yang keduanya, bagi makmum apabila dia telah menambahkan sembahyang dia dengan sembahyang imam, maka mesti dia mengikut imam. Makmum tidak boleh tertinggal daripada imam kalau tidak ada sebarang keuzuran lebih daripada 2 rukun. Tidak boleh tertinggal lebih daripada 2 rukun, tapi kena kira rukun fi'li. Sama ada rukun panjang ataupun rukun pendek. Jadi kalau makmum tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li, sama ada rukun panjang ataupun rukun pendek, maka batal sembahyang makmum tersebut kalau sekiranya tidak ada keuzuran. Tetapi ketika ada keuzuran, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dimaafkan makmum tersebut tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Kalau ada keuzuran, makmum masbuq, makmum muwafiq dimaafkan tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. 3 rukun yang panjang adalah rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Manakala i'tidal dan duduk antara 2 sujud dikirakan rukun pendek, kerana sebenarnya i'tidal ataupun dan duduk antara 2 sujud adalah rukun yang didatangkan dia adalah kerana untuk memisahkan di antara rakaat dengan sujud yang pertama dan di antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Okey. Cuma dalam masalah keuzuran yang dimaafkan makmum muwafiq tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang tu, keuzuran tu berlaku perselisihan di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dalam beberapa masalah. Dan ada beberapa masalah yang berlaku kesepakatan. Maksudnya, dalam buku ni dia sebut 6 tempat ni berlaku dia tidak ada khilaf. Maksudnya, sepakat di antara Syekh Ramli dengan Syekh Ibn Hajar mengatakan ini adalah keuzuran yang dimaafkan makmum muwafiq tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Namun ada beberapa masalah, iaitu 5 masalah berlaku khilaf di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Okey, kita tengok.
Fasittul masailul lati la khilafa fiha bainahuma. 6 masalah yang tidak ada khilaf di dalamnya di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Ahaduha, yang pertamanya adalah an yakunal ma'mumu bati'al qira'ah. Makmum ni lambat bacaan. Bacaan dia lambat. Dia bacaan lambat, dia dua. Yang pertamanya, sengaja melambatkan bacaan, sedangkan dia mampu untuk bacaan seperti biasa. Okey, dia mampu bacaan dia seperti biasa. Tapi sengaja dia baca lambat. Yang keduanya, lambat bacaan adalah dia tidak mampu untuk baca seperti biasa. Kerana dia kata benda li'ajzin khalqi, kerana lemah yang dinisbahkan kepada penciptaan. Maksudnya semula jadi begitu. Semula jadi memang dia ni tabiat dia begitu. Semula jadi begitu. Memang lidah dia jadi berat nak baca lacor. Dia bukan semua orang yang boleh cakap lacor. Ada orang yang tidak boleh cakap lacor. Contoh kita kata orang gagak. Sebagai contoh. Sallallahu alaihi wal afiyah. Jadi dia tidak mampu untuk baca macam biasa. Jadi lambat bacaan dia ni memang kerana semula jadi. Dia was-was. Bismillah tu 3 kali sebut, 4 kali sebut. Bismillah. 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 Dok main bismillah gitu lah. Dok tu Bik Sofir bagi sing kali barangkali lah. Dia belajar tajwid ataupun belajar tajwid tinggi sangat. Orang belajar tinggi, dok jadi gitu kok. Dia saat ni tu. Tu Bik Dok Sofir ni kata dia. Okey. Dia ulang 2-3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Tu Bik Ar-Rahman 2-3 kali. Jadi sengaja begitu. Was-was. Boleh ditinggalkan was-was tersebut. Maka hukum dia tidak sama dengan orang yang lambat kerana lemah semula jadi. Tak sama. Orang yang was-was, wajib dia kena habiskan Fatihah kalau dia makmum muwafiq, dan tidak dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Bahkan mesti dia kena menyelesaikan Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada sujud. Sebab hanya dimaafkan kepada dia hanya sekadar sebelum selesai 2 rukun. Kalau kita kabarkan antara perkara yang diwajibkan kepada makmum mengikut imam. Tidak boleh makmum tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. 2 rukun fi'li ni dia tidak kira hak yang panjang ke hak pendek. Jadi bagi orang yang was-was, mesti kalau dia makmum muwafiq lah, mesti dia kena selesaikan Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada sujud. Kalau dia masih lagi tidak selesai Fatihah, sedangkan tu imam dia telah bergerak untuk turun kepada sujud, maka ketika tu tidak ada jalan untuk menyelamatkan sembahyang dia, melainkan dia kena niat mufaraqah. Sebab dia mesti kena menghabiskan Fatihah. Okey, ni yang pertama. Lepas tu yang keduanya, dia tidak boleh tertinggal daripada imam. Sekarang ni Fatihah dia dah habis. Kalau nak tunggu rakaat tak boleh. Jadi dia tinggal rukun sembahyang. Mesti dia kena berhabis Fatihah. Lepas tu, kalau nak berhabis Fatihah, sedangkan tu imam nak turun kepada sujud, jadi bermakna dia tertinggal daripada imam dengan 2 rukun. Sedangkan diwajibkan kepada dia ikut imam. Maka tidak ada cara bagi dia melainkan niat mufaraqah. Mesti dia niat bercerai daripada imam. Andai kata dia tidak niat bercerai daripada imam, tiba-tiba imam turun kepada sujud, apabila imam melepasi daripada hak qiyam, maksudnya lepas daripada hak qiyam, walaupun tidak sampai lagi kepada sujud, maka batal sembahyang dia. Batal sembahyang dia. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia batal sembahyang dia kerana dia telah tertinggal daripada imam dengan 2 rukun fi'li. Okey. Patut selagi yang dia sebut adalah di sana ada kategori yang kedua bagi waswah, iaitu waswah ni kal khalqiyah. Maksud waswah ni seperti semula jadi. Lagu mana waswah seperti semula jadi? Orang yang tengok dia saat ni tu kata dia ni pak jalang dah, pakai mati duk waswah dia tu. Sebab dia akan nak tegur dah. Habis orang tegur, dia pun dia akan nak usaha, tapi duduk lagu tu. Allahu Rabbi, payahnya waswah nyakit dia. So tu pakai pasal pakai mati dah, dia nak tinggal nyakit tersebut. Sallallahu alaihi wal afiyah. Maka hukum dia berbeza dengan hukum hak sebelum daripada ni. Apa yang dibincangkan ataupun yang disebut oleh Imam Ibn Hajar dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, hukum dia adalah seperti hukum orang yang lambat gerak. Orang yang lambat pergerakan. Yang mana dia lambat pergerakan tu semula jadilah. Jenis lambat, nak bangun pun, tak boleh nak bangun.
cepat. Maksud dia, hukum dia seperti hukum orang yang lambat gerak. Hukum dia adalah seperti hukum makmum masbuk. Ketika tu dia kena rokok bersama dengan imam tanpa perlu menghabiskan Fatihah. Fatihah dia ditanggung oleh imam. Walaupun pada kita tengok kepada definisi dia adalah makmum muwafiq. Tapi ni mengikut Imam Ibn Hajar ataupun mengikut ulama mazhab Imam Syafi'i, walaupun dia makmum muwafiq, tetapi dia mengambil hukum makmum masbuk. Kerana ada waswah yang tidak boleh ditanggalkan daripadanya. Okey, nampak kan? Itu maksudnya fahukmuhu kal masbuk fa yatahammalu al-imamu al-fatihata anhu. Jadi dalam masalah ni, kalau kita tengok dalam masalah ni hak yang asah je ni nak khabar, makmum hak yang lambat bacaan kerana lemah semula jadi, maka dimaafkan makmum tersebut. Tapi yang kena dengan makmum ni makmum muwafiq, bukan makmum masbuk ni. Makmum muwafiq. Makmum muwafiq hak yang lambat bacaan, apabila tu imam rakaat masih lagi dia belum menghabiskan bacaan Fatihah dia, yang dan punca daripada lambat bacaan adalah kerana lemah semula jadi, maka sepakat di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli mewajibkan kepada makmum tersebut menghabiskan Fatihah dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey. Cuma kalulah kerana waswah, maka tidak dimaafkan. Tetapi kalau waswah sampai kepada orang tengok tu payah dah, orang tengok dia tu, orang akan kata payah dah nak tinggal, maka dia mengambil hukum masbuk. Ketika tu imam menanggung Fatihah dia. Apabila tu imam rakaat, maka dia kena rakaat bersama dengan imam walaupun pada asalnya dia adalah makmum muwafiq. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, thaniha, yang keduanya yang tidak berlaku perselisihan, ishtighalul muwafiqi bisunnah. Sibuk makmum muwafiq dengan perkara sunat. Doa iftitah, seperti doa iftitah, wa ta'awud dan ta'awud. Atau ghairihi, ataupun selain daripada ta'awud. Okey, apakah selain daripadanya? Daripada ta'awud, minas sunan, daripada sunat-sunat yang lain. Contoh sunat yang lain, kal insati lil imam, seperti mendiam untuk imam. Okey, sekarang ni makmum muwafiq, punca daripada dia tidak sempat menghabiskan Fatihah, sehinggalah imam dia rakaat adalah kerana dia sibuk dengan baca doa iftitah. Andai kata kalau dia tidak baca doa iftitah, dia terus baca Fatihah, maka dia sempat selesai Fatihah dan sempat rakaat bersama dengan imam. Tetapi oleh kerana dia saat itu dia sibuk dengan baca doa iftitah ataupun baca ta'awud ataupun melakukan perkara sunat yang lain, antara perkara sunat yang lain yang disunatkan kepada makmum adalah insat lil imam. Kerana apabila tu imam baca, sunat kita diam dan kita dengar. Wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan al-Quran, maka hendaklah kamu istima', mendengar dan kena diam. Jadi sunat makmum diam dan dia dengar bacaan imam. Okey, dia melakukan perkara sunat tersebut. Tiba-tiba tu imam rakaat. Dia belum lagi habis Fatihah. Maka ketika tu wajib dia kena menghabiskan Fatihah. Wajib dia kena menghabiskan Fatihah dan dimaafkan kepada dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Sepakat di antara Imam Ramli dengan Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar. Katanya wa illam yusannu lahu du'aul iftitah, walaupun tidak disunatkan kepada doa iftitah. Dia kadang-kadang makmum muwafiq, kadang-kadang sunat baginya doa iftitah. Makmum kadang-kadang sunat kepadanya doa iftitah, kadang-kadang tidak sunat. Pada asalnya sunat, tapi kadang-kadang tidak sunat. Bagaimana kalau tidak disunatkan doa iftitah? Tidak disunatkan doa iftitah adalah sekiranya makmum baca doa iftitah menyebabkan dia tidak sempat menghabiskan Fatihah. Maka ketika itu tidak sunat, dia baca doa iftitah. Walaupun tidak sunat dia baca doa iftitah, tetapi tetap dia baca doa iftitah, maka ketika itu diberi keuzuran kepada dia. Diberi keuzuran kepada dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan Fatihah dia. Itu maksud wa illam yusanna lahu du'a iftitah. Baik. Yang ketiga, thalithuha, yang ketiganya, idza raka'a imamuhu wa lam yarka' huwa, apabila rakaat oleh imamnya.
Padahal belum merokoklah ia kembali pada makmum masbuk. Makmum masbuk pula, Allah, banyak kali dia sebut makmum masbuk. Kerat time masbuk Apabila padahal tidak rokoklah ia makmum muwafiq. Huwa dia sendiri. Huwa tu dipanggil dhamir dhamir munfasil yang dia mentaukidkan fa'il bagi yarka', dhamir mustatir pada yarka'. Dia mentaukidkan dhamir mustatir yang menjadi fa'il bagi yarka'. Jadi apabila rokok oleh imamnya, padahal makmum muwafiq tidak rokok lagi, belum rokok lagi. Tu imam rokok dah, dia tak rokok lagi. Fasyakka fil Fatihah. Hal qara'aha am la? Lalu makmum muwafiq syok dalam Fatihah. Syok pada Fatihah. Maksudnya dia syok. Bagaimana syok pada Fatihah? Hal qara'aha am la? Itu dipanggil badal ihtimal bagi syakka. Bagaimana dia syok? Hal, adakah telah membacalah ia makmum muwafiq akan Fatihah am la, ataupun belum lagi baca. Jadi gini, seimam rakaat dah, Allahu Akbar, dia tak rakaat lagi. Acun rakaat bagi, aku baca ke lagi Fatihah? Baca tak lagi? Dia apabila kita syok, baca ke tak, maka kira tak. Sebab dia kira tak, sebab al-aslu al-adam. Asal Allah tidak baca. Baca adalah perkara yang baru. Maka apabila kita syok di antara buat ke tak, maka kira tak buat. Sebab tu dalam kaedah fiqh menyebut al-aslu al-adam. Asal adalah tidak. Baik. Kita syok 3 kepak, maka kita ambil 3. Kerana 3 tu hak yang diyakini, pak sebenarnya kita syok. Aku buat ke tak lagi, pak buat tak lagi. Maka kira tak buat. Maka kita ambil 3. Jadi apabila kira tak buat, maka wajib dia kena baca Fatihah. Wajib dia kena baca Fatihah. Datuk imam rakaat dah, dimaafkan. Dia tertinggal daripada imam untuk menyempurnakan Fatihah dia. Kerana dia saat itu bukan sengaja untuk meninggalkan Fatihah. Kalau dia sengaja tak baca Fatihah, tu tidak dimaafkan, tertinggal 3 rukun yang panjang. Allahu Akbar, imam pun Allahu Akbar. Dia tidak melakukan perkara sunat. Boleh Allahu Akbar, imam Allahu Akbar, lepas dia pun Allahu Akbar. Dia tidak dia tidak baca Fatihah bukan kerana menyebutkan perkara sunat. Okey, lepas daripada baca doa iftitah, lepas daripada dia baca a'udzubillah, dia senyap, dia tak baca. Lepas tu dia tak dengar pun bacaan tok imam. Kalau dengar bacaan tok imam, boleh kita kata dia diam kerana nak mengambil sunat dengar bacaan tok imam. Dia diam saja. Boleh baca saja je. Boleh baca saja je. Dia makmum muwafiq, tiba-tiba tok imam rakaat. Maka ketika tu dia tidak boleh rakaat bersama dengan imam. Kalau dia rakaat bersama dengan imam, batal sembahyang dia kerana dia telah meninggal rukun sembahyang dengan sengaja. Lepas tu wajib dia kena berhabiskan Fatihah. Mesti dia kena berhabiskan Fatihah. Dan dia tidak dimaafkan tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Sebab tidak diberi keuzuran kepada dia. Mesti dia kena habiskan Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada rakaat. Kalau Fatihah belum lagi habis, sedangkan tu imam nak turun dah kepada rakaat, maka macam tadi wajib dia kena niat mufaraqah. Baik. Seterusnya katanya, rabi'uha, yang keempatnya, idza tadhakkara tarkaha, apabila ingat ia akan meninggalnya Fatihah. Maksud ingat meninggal, maksud dia ingat tinggal Fatihah. Maksudnya dia terlupa untuk baca Fatihah. Apabila tu imam rakaat, dia tak rakaat lagi. Mari tengok dah, aku tak baca lagi Fatihah. Hak tadi syok baca ke tak, baca tak, kira tak. Hak ni ingat terus. Tapi kena ingat, perkataan ingat ni adalah dia sebelum daripada tu dia lupa untuk baca. Kalau dia sengaja tak baca, maka hukum dia lain. Hukum dia macam yang kita khabar tadi. Okey, idza tadhakkara, apabila dia ingat, tarkaha tarkal Fatihah. Tarkaha ayil Fatihah. Ay haraf tafsir, al-Fatihah nak tafsir marji' bagiha. Okey. Katanya falau raka'a qabla imamihi. Okey, hak tu sebelum tu kita baca, hak tu kita kena hurai semula hak yang sebelum tu. Sebelum daripada kita baca hak yang kemudian. Jadi masalah idza tadhakkara tarkaha ayil Fatihah ni, masalah ni sama dengan masalah sebelum. Cuma sebelum syok ni ingat. Jadi maksudnya imam rakaat dah, dia belum lagi rakaat, tiba-tiba sebelum daripada dia rakaat bersama dengan imam, dia teringat dia belum lagi baca Fatihah. Dia terlupa untuk baca Fatihah. Maka ketika itu wajib dia kena menghabiskan Fatihah. Dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey.
Katanya falau raka'a qabla imamihi fashakka wa huwa raki'un fi qira'atihi al-Fatihah. Sekiranya rakaatlah ia sebelum daripada imamnya. Okey, dia imam dak rakaat lagi, imam dak qiyam, dia pun Allahu akbar, dia rakaat dulu. Dia sebenarnya makmum tidak boleh rakaat sebelum daripada imam. Makmum tidak boleh mendahulu perbuatan ataupun mendahulukan ataupun dia buat sebelum daripada imam rukun fi'li tak boleh. Kalau rukun qauli tak ada masalah. Rukun qauli hukum dia adalah dibolehkan. Kalau rukun fi'li tak boleh. Kalau dengan sengaja dia rakaat sebelum daripada imam, maka dia telah melakukan dosa. Cuma dia tidak batal sembahyang melainkan kalau dua rukun. Dosa. Allahu akbar, salah. Hukum dia adalah haram. Cuma di sini sebenarnya ada khilaf di antara ulama, adakah haram saat itu separuh rukun mendahului imam ataupun mesti kena cukup satu rukun. Okey, itu ada khilaf lah, ada perbincangan lah di kalangan ulama. Ada perbincangan. Okey, kita cakap mudah. Apabila makmum rakaat sebelum daripada imam, maka hukum dia adalah salah, hukum dia adalah haram, dosa. Cuma dia tidak membatalkan sembahyang kerana dia tidak mendahului imam dengan dua rukun fi'li. Baik. Tiba-tiba ketika dia sedang rakaat, imam dak rakaat lagi. Dia apabila dia rakaat, imam dak rakaat lagi. Tiba-tiba dalam dia rakaat saat itu, dia syok. Aku baca ke tak lagi Fatihah, baca tak lagi. Okey, apabila dia syok, baca ke tak lagi, baca tak lagi, kira tak baca. Maka ketika tu wajib dia kena bangun semula untuk baca Fatihah dan dimaafkan tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Baik. Okey, Abi. Itu maksud dia. Falau raka'a qabla imamihi fashakka. Wa huwa raki'un. Padahal ketika dia syok saat itu, dia sedang rakaat. Syok fi qira'atihi al-Fatihah, pada bacanya al-Fatihah. Fayalzamuhu al-'aud li qira'atiha, maka wajib dia kembali untuk membaca Fatihah. Wajib dia kena kembali. Kama law tadhakkara qabla ruku'i imamihi, sebagaimana masalah kalau dia ingat sebelum daripada rakaat imamnya tarkal Fatihah. Fayalzamuhu al-'aud li qira'atiha, maka lazim wajib akan dia kembali untuk membaca Fatihah. Baik. Kama law tadhakkara qabla ruku'i imamihi. Sama juga kalau dia ingat sebelum daripada rakaat imamnya. Maksud dia telah rakaat. Okey, imam dak rakaat lagi. Tiba-tiba dia ingat dia belum lagi baca Fatihah. Maka ketika tu wajib dia kena kembali untuk membaca Fatihah. Kembali balik kepada qiyam untuk membaca Fatihah. Katanya wa amma law syakka fi qira'atiha aw tadhakkara tarkaha. Adapun sekiranya dia syok pada membaca Fatihah ataupun ingat meninggalkan Fatihah ba'da ruku'ihi wa ruku'i imamihi, selepas daripada rakaatnya dan rakaat imamnya, dia rakaat, imam pun rakaat dah, fala ya'ud, maka tidak boleh dia kembali, bal yusalli rak'atan ba'da salaimi imami, bukan dia kena sembahyang satu rakaat selepas daripada salam imamnya, kena tambah satu rakaat lepas daripada salam imamnya. Okey, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat kesimpulan apa yang dia nak kabur. Okey, kita ada syok, kita ada ingat. Syok, buat ke tak buat, kira tak buat. Ingat, tak buat lagi, maka kena buat. Okey, dua masalah ni sama. Seorang ni, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang makmum. Okey, yang pertama, syok dengan ingat sama. Sebelum tu imam rakaat. Okey, tu imam rakaat, dia tak rakaat lagi. Tiba-tiba dia syok. Aku baca ke tak lagi Fatihah, maka wajib dia kena baca. Sama juga kalau dia ingat dia belum lagi baca Fatihah. Oh, aku nak baca lagi Fatihah, maka wajib dia kena baca. Kedua-dua masalah ni dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pasal ni dia dah rakaat lagi. Tok imam rakaat dah. Yang kedua, dia rakaat dah. Tapi tok imam tak rakaat lagi. Dia rakaat dah. Okey, ni perbuatan ni salah. Okey, dia rakaat dah, tok imam tak rakaat lagi. Tiba-tiba dalam rakaat dia syok. Aku baca lagi Fatihah. Kira tak baca lagi. Ataupun dia ingat, aku tak baca lagi Fatihah. Maka wajib dia kena naik semula qiyam. Ataupun dia naik semula, patut imam rakaat. Maka tetap wajib dia kena menghabiskan Fatihah walaupun imam rakaat, walaupun imam i'tidal, dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, berapa dah? 2. Yang ketiga. Yang ketiganya, dia imam rakaat, dia pun rakaat. Okey, dua-dua rakaat.
ataupun dia rokok sebelum daripada Tok Imam, lepas tu Tok Imam rokok. Apabila Tok Imam rokok, dia rokok. Tak kira lah Tok Imam rokok sebelum daripada dia ke ataupun Tok Imam rokok selepas daripada dia. Yang penting masa dia ingat, masa dia syok saat itu, Tok Imam dalam keadaan rokok dah. Dia dengan Tok Imam kedua-dua rokok dah. Ketika tu tidak boleh dia kembali kepada qiyam untuk membaca Fatihah. Bahkan apa yang diwajibkan kepadanya adalah mengikut imam dan wajib dia kena tambah 1 rakaat selepas daripada salam imam. Okey. Jelas Seterusnya khamisuha, yang kelimanya. Ini yang kelima. Idzan tadhara al-ma'mumu saktata imamih. Apabila menanti oleh makmum. Makmum ni makmum muwafiq. Ni masalah bab muwafiq belaka ni. Kita tak masuk lagi bab masbuk ni. Bab muwafiq belaka ni. Apabila menanti oleh makmum muwafiq, saktata imami, akan saktah imamnya. Saktah ni berhenti. Di dalam sembahyang dia ada tempat yang sunat kita saktah. Baik. Lepas daripada takbiratul ihram, dengan doa, antara takbiratul ihram dengan doa iftitah, antara doa iftitah dengan ta'awud, antara ta'awud dengan Fatihah, antara Fatihah dengan amin, antara amin dengan surah selepas daripadanya, antara surah dengan rakaat. Okey, itu saktah. Tapi maksud saktah di sini adalah antara bacaan Fatihah dengan surah. Apabila menanti oleh makmum muwafiq akan saktah imamnya. Maksud saktah di sini adalah antara Fatihah dengan surah. Kan biasa kan kita baca Fatihah setelah daripada Tok Imam baca Fatihah. Sebab memang begitu yang disunatkan. Disunatkan kita baca Fatihah selepas daripada Tok Imam baca Fatihah. Ketika Tok Imam habis Fatihah, sebelum daripada Tok Imam baca surah, di situ ada saktah. Situlah tempat kita baca Fatihah. Jadi makmum ni dia nak baca Fatihah selepas daripada Tok Imam baca Fatihah. Tu dia menanti saktah imamnya. Liyaqra'a fiha al-Fatihah, supaya dia baca di dalam saktah imamnya akan Fatihah. Untuk dibaca Fatihah dalam saktah imam. Tiba-tiba falam yaskut ayil imam. Tiba-tiba tidak diam, tidak melakukan saktah oleh imam. Bal raka', bukan rokok imam. Oh, imam biasanya baca surah dulu. Dia dah baca surah rokok dulu. Rokok lalu. Mungkin Tok Imam senang perut. Mungkin. Tok Imam kata tebal-tebal aku baca surah ni. Baik atas surah aku hari ni. Tok Imam pun habis Fatihah. Faham wajib. Rokok lalu. Okey. Jadi makmum muwafiq antara rukun sembahyang dia adalah Fatihah. Maka wajib dia kena baca Fatihah. Lepas tu dimaafkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun yang panjang. Sebab tidak ada kecuaian bagi dia ketika itu. Tidak ada kecuaian sebenarnya. Baik. Katanya, bal raka'a ay raka'al imam. Ay, dia cuba tafsirkan fa'il bagi raka'ah. Bahkan raka'a ay raka'al imam aqiba qira'atihil Fatihah. Setelah membacanya imam akan Fatihah. Lepas daripada tu imam baca Fatihah, terus tu imam raka'a. Au qara'as surata aqiba fatihatihi. Mana? Maka tidak membaca imam, bukan rakaat imam selepas daripada bacaan imam Fatihah. Selepas daripada imam baca Fatihah, terus imam rakaat. Au qara'as surata aqiba fatihati, ataupun imam membaca surah selepas daripada Fatihahnya. Hak tadi tu imam dak diam. Bukan tu imam rakaat terus selepas daripada tu imam baca Fatihah. Ataupun dang juga tu imam baca surah selepas daripada Fatihah. Cuma surah, kalau tu imam baca surah lepas daripada baca Fatihah dia, tapi makmum muwafiq tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah, adalah tu imam baca surah pendek. Laju pula. Jadi dia nak baca Fatihah ketika saktah imam. Danglah habis Fatihah. Tiba-tiba tu imam lepas daripada saktah tu imam baca surah pendek. Inna a'tainakal kautsar. Tu pun bahasa nafas. Laju pula. Laju pula. Memang tak dang nak habis Fatihah. Biasanya berlaku, kita kata sembahyang tarawih. Biasanya berlaku sembahyang tarawih. Jadi rakaat kedua tu, tu imam nyebahang surah Inna a'tainakal kautsar. Makmum lepas daripada Fatihah lepas daripada Fatihah imam baru baca Fatihah dia. Jadi tu imam rakaat, makmum tak ada lagi habis Fatihah. Kalau makmum tu makmum muwafiq, maka ketika tu wajib dia kena menghabiskan Fatihah, kerana Fatihah adalah rukun sembahyang dia, dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey, masalah ni makmum yang menanti untuk membaca Fatihah di dalam saktah imam, okey, perbuatan tersebut adalah dituntut. Perbuatan tu memang dituntut, memang begitu yang dituntut kepada makmum. Jadi makmum
dia melewatkan bacaan Fatihah dia kerana ingin melakukan perkara yang dituntut. Tiba-tiba Tok Imam turun selalu tanpa membaca surah. Ataupun Tok Imam baca surah tapi memang tidak sempat makmum untuk menghabiskan Fatihah kerana surah yang dibaca oleh imam adalah surah yang pendek sebagai contoh. Maka ketika itu dimaafkan kepada makmum untuk menghabiskan rukun sembahyang dia iaitu Fatihah walaupun dia tertinggal daripada imam dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Okey. Yang kelima, yang keenam, last sekali. Yang berlaku sepakat di antara Imam Ibn Hajar dengan Imam Ramli. Sadisuh yang keenamnya, idza asra'al imamu fi qira'atil Fatihati was surah. Apabila cepat oleh imam pada bacaan Fatihah dan surah. Okey, tu imam baca Fatihah, tu imam baca surah, dua-dua dia baca belaka. Tapi tu imam baca cepat. Sehingga kan makmum saat itu tidak sempat untuk menghabiskan Fatihah kerana cepat sangat tu imam baca. Tu imam orang nafas panjang, orang muda pula, dia tarik akak nak berdeh. Dia tarik nafas bismillah senafas dia. Okey, laju baca Fatihah. Lepas tu campur baca surah. Sebab dia buat bagi surah kerana kalau Fatihah saja laju, kalau tak baca surah, jadi bermakna makmum tersebut tidak sempat tempoh bacaan sederhana bacaan Fatihah sederhana ketika qiyam imam. Maka ketika itu makmum tu bukan muafiq, makmum tu masbuk. Baik. Kalau tidak kata surah pun apa? Gini pun apa? Makmum baca doa iftitah cepat, baca Fatihah cepat. Surah dia tak baca. Jadi kalau kita gabung di antara tempoh yang diambil oleh imam dalam baca doa iftitah dengan Fatihah, maka sempat makmum tersebut untuk menghabiskan Fatihah. Kalau makmum baca Fatihah yang sederhana, maka makmum itu adalah makmum muafiq. Okey, boleh faham kan? Cuma dua contoh, baca Fatihah dengan surah. Nanti kita akan buat kesimpulan kali. Okey, baca Fatihah dengan surah. Aw asra'a fi qira'ati surati faqat. Ataupun segera, cepatlah ia imam pada baca surah saja. Cepat baca surah. Tadi kita baca surah pendek. Ni surah panjang tapi cepat. Fi jahriyatin, pada sembahyang jahriyah, sembahyang nyari. Maghrib, isyak, subuh. Wa raka'a, dan raka'a imam qabla an yutimmal ma'mumu fatihatahu, sebelum daripada sempurna oleh makmum akan Fatihahnya. Wa illam yakun bati'al qira'ah, walaupun makmum saat itu bukanlah orang yang lambat bacaan. Makmum baca biasa, itu bukan orang yang lambat bacaan. Baca biasa tapi tak dah. Dan sebab tu imam baca laju sangat. Makmum saat itu tak baca lalu Fatihah. Tak baca lalu Fatihah. Dia baca selepas daripada tu imam nak baca Fatihah, selepas daripada tu imam baca Fatihah. Tu imam baca surah panjang tapi baca laju. Memang tak dah jugalah makmum nak habiskan Fatihah dia. Ataupun tu imam Fatihah macam biasa baca. Tapi surah dia baca laju. Jadi apabila surah baca laju, makmum yang nak baca Fatihah selepas daripada Fatihah imam, memang tak sempatlah untuk menghabiskan Fatihah dia. Baik. Jadi tu imam rakaat sebelum daripada makmum menyempurnakan Fatihah dia. Walaupun makmum tidak lambat bacaan Fatihah, maka ketika itu wajib kepada makmum menyempurnakan Fatihah dia dan dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Dimaafkan. Katanya amma law asra'a fi qira'atil Fatihati wa lam yaqra' ghairaha, adapun sekiranya cepatlah imam pada bacaan Fatihah dan tidak membaca imam akan selain daripada Fatihah. Tak imam baca Fatihah, baca laju Fatihah, maka fal ma'mumu ma'ahu masbuq. Makmum yang bersama imam saat itu bukan muafiq tapi masbuq. Sebab dia tidak sempat di dalam qiyam imamnya tempoh membaca Fatihah yang sederhana. Tempoh masa untuk membaca Fatihah yang sederhana. Sebab dia di makmum masbuq li'annahu lam yudrik ma'ahu zamanan yasa'ul Fatihata bil qira'atil mu'tadilah. Kerana makmum tersebut tidak sempat bersama imam tempoh masa yang telus bacaan Fatihah dengan kira bacaan yang sederhana. Baik. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekali lagi sebelum daripada kita pergi kepada permasalahan berikutnya. Okey, dia kata mana? Yang pertama, imam baca Fatihah dan surah laju. Ataupun baca Fatihah macam biasa, cuma surah laju. Jadi makmum baca Fatihah selepas daripada Fatihah imam. Jadi apa imam baca surah laju, memang tak ada makmum nak perhabiskan Fatihah dia sebelum daripada tu imam rakaat.
Maka ketika itu wajib kepada makmum sempurnakan Fatihah dia dan dimaafkan kepada makmum muwafiq tersebut untuk menghabiskan Fatihah dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang, dimaafkan untuk dia. Okey. Walaupun makmum tu bukan orang yang lambat bacaan dia. Tetapi kalau tok imam hanya baca Fatihah, lepas tu tok imam laju pula baca Fatihah. Hak lain dah baca dah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ribu. Tak sampai puluh saat tok imam. Allah lajunya. Dia baca. Okey, makmum ketika tu bukan muwafiq, makmum masbuk. Sebab dia tidak sempat tempoh bacaan Fatihah yang sederhana sebelum daripada imam rakaat. Maka ketika tu makmum tu tidak wajib menghabiskan Fatihah. Apa yang diwajibkan kepada makmum tersebut adalah rakaat bersama dengan imam. Bukan apa yang diwajibkan, gini. Tidak. Apa yang dituntut kepada makmum tersebut adalah rakaat bersama dengan imam. Kalau dia sempat rakaat bersama dengan imam, maka dia sempat rakaat tersebut. Tapi kalau dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka kira tidak sempat rakaat tersebut kerana dia adalah makmum masbuk. Okey. Katanya fahadhihi sittu suwar. Ini adalah 6 surah masalah. 6 bentuk ataupun 6 rupa masalah idza takhallafa fiha al-ma'mum liitmami fatihatihi, apabila tertinggal di dalamnya oleh makmum untuk menyempurnakan Fatihahnya, udhira ila tamami thalathati arkanin tawilah, dimaafkan hingga kepada sempurna 3 rukun yang panjang. Apa makna sempurna? Maksudnya selesai. Maksudnya sempurna maksud hingga selesai. Selagi imam tidak talabus. Okey, dalam kitab lain kata gitu. Selagi imam tidak talabus kepada rukun yang keempat. Ataupun kepada benda yang pada rupa rukun. Dia rukun yang keempat ni sama ada qiyam ataupun tasyahud akhir. Pada rupa rukun adalah tasyahud awal. Maksudnya, selama imam tidak talabus kepada qiyam, selama imam tidak talabus ni maksudnya melakukan, masuk dah. Selama imam tidak berdiri tegak, selama imam tidak duduk untuk tasyahud akhir, selama imam tidak duduk untuk tasyahud awal, selama tu kira dia sempat rakaat tersebut. Okey, katakanlah dia dah habis Fatihah ketika tu imam sujud yang pertama, maka dia sempat rakaat tersebut. Katakanlah dia habis Fatihah ketika tu imam duduk antara sujud, maka dia sempat rakaat tersebut. Katakanlah dia habis Fatihah masa tu imam duduk sujud yang kedua, maka dia sempat rakaat tersebut. Katakanlah dia habis Fatihah, tu imam akad dah pada daripada sujud yang kedua, tapi tu imam belum lagi talabus kepada rukun yang selepasnya, maka kira dia dang rakaat tersebut. Mesti kena habis Fatihah sebelum daripada tu imam masuk kepada rukun yang keempat. Okey. Itu maksud dia. Nanti kita akan tengok yang dia cerita. Okey, kita baca thalathati arkanin tawilah, nombor 1 bawah. Thalathatul arkanut tawilah. 3 rukun yang panjang saat itu. Hiya ruku' was sujudul awal was tsani. Rakaat, sujud yang pertama dan sujud yang kedua. Wa tsani ay was sujud ats-tsani. Fala yuhsabu minha al-i'tidal. Maka tidak dihitung daripada rukun yang panjang i'tidal wal julus baina sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Di annahuma, kerana sesungguhnya keduanya i'tidal dan duduk antara dua sujud adalah ruknani qasiran. 2 rukun yang pendek keduanya. Okey. Wa dzalika, dan demikian itu. Bi an yantahiyal imamu ila ar-rabi', hingga bahawa sampailah imam kepada rukun yang keempat. Okey, boleh faham kan? Sampai imam kepada rukun yang keempat. Au ma huwa fi surati, ataupun barang yang ia pada rupanya rupa rukun yang keempat. Hak yang dimaksud barang yang pada rupa rukun yang keempat adalah wa huwa tasyahudul awal. Famadama, maka selama mana lam yatalabbasil imam, selama mana tidak bersepakai oleh imam birrabi' dengan rukun yang keempat. Apa maksud talabbus? Selama mana belum masuk imam. Maksudnya kalau masih lagi baru akad kepala daripada sujud yang kedua, tapi tak masuk lagi kepada rukun yang keempat, yas'al ma'mum ala tertibi salati nafsi. Selama mana imam tidak talabbus kepada rukun yang keempat, makmum boleh meneruskan sembahyang mengikut tertib sembahyang diri. Maksudnya rakaat, i'tidal, sujud, ikut mengikut sembahyang diri dia.
Baik. Yas'a ni maksudnya berjalanlah, melakukanlah, buat oleh makmum mengikut tertib solat dirinya. Okey, kita tengok nota kaki bawah dua bi allam yashra' fi. Apa maksud selama mana tidak talabus imam dengan rukun yang keempat? Ai bi allam yashra' fi, dengan bahawa tidak masuk. Syara'a dengan makna masuk. Tidak masuklah imam dalam rukun yang keempat. Wa in syara'a fi muqaddimati, walaupun telah masuklah imam pada muqaddimahnya. Muqaddimah rukun yang keempat. Walaupun masuk dah rukun muqaddimah, tapi belum lagi masuk pada rukun yang keempat. Lagu mana? Muqaddimah dia minilintisabi lil qiyam, iaitu bangun untuk qiyam. Bangun dah untuk qiyam tapi belum masuk lagi qiyam. Wal julus litasyahud, dan bangun untuk duduk bagi tasyahud. Fala yadur, maka tidak kejap sekali lagi ya. Bi allam yashra' fi wa in syara'a fi muqaddimatihi fala yadur. Gitu. Kita buat fala yadur, jawab bagi ini. Sekiranya telah masuklah ia imam pada muqaddimahnya. Muqaddimah masuk dah. Fala yadur, maka tidak memberi mudarat. Tak ada masalah. Sebab baru masuk pada muqaddimah. Belum lagi masuk kepada rukun yang keempat. Maka ketika tu fayutimmu raka'atahu, maka dia kena menyempurnakan akan rakaatnya. Baik. Wa fi bajim, dan pada bajim ni adalah Bujairimi. Imam Bujairimi. Bujairimi adalah seorang ulama. Dia buat Bujairimi syarah kepada hasyiah kepada kitab Al-Iqna' kan? Ada kan? Bujairimi Al-Iqna' lepas tu selagi dia dua kan? Bujairimi. Anda lupa dah. Itulah kan? Bujairimi Al-Iqna' lepas tu selagi ada kan? Hasyiah Bujairimi Al-Iqna'. Lepas tu selagi hasyiah Al-Bujairimi ala syarhil manhaj rasanya. Cuba cek balik. Tak ingat tak? Ingat saja. Kesilaan. Allah Rabbi ana silap. Mungkin ana silap. Cek ada tak? Hasyiah Bujairimi ala syarhil manhaj. Ada tak? Tengok mula. Baik. Tapi yang ni Bujairimi ada. Ada syarhil manhaj. Ya. Ada kan? Bujairimi ala syarhil Bujairimi ala manhajit tulab dengan Bujairimi ala al-Iqna'. Dia ada dua. Betul tak? Ada tak? Okey. Dalam dua-dua kita ada. Dalam dua-dua kita ada sebut benda ni. Dia katakan ni, dalam Bujairimi dia kata ni, fala ibrata bi syuru'ihi fil intisabi lil qiyami awil julus. Maka tidak dikira dengan masuknya pada berdiri untuk qiyam ataupun julus ataupun duduk. Tidak dikira. Bal la budda an yastaqirra fi ahadihima. Bukan mesti kena tetap pada salah satu daripada keduanya. Okey, boleh? Id la yasduqu alaihi annahu subiqa bil akthar illa hina ith. Kerana tidak terbenar di atasnya dia tu dia masbuk lebih daripada 3 rukun yang panjang, melainkan apabila dia masuk kepada rukun yang keempat. Li'annama qablahu muqaddimatun lirrukni la minhu. Kerana sesungguhnya barang yang sebelum daripadanya adalah muqaddimah bagi rukun, bukan daripada rukun. Okey, jelas kan? Okey. Kita baca ni sebab kadang-kadang ada orang, ya ke tak? Dia takut begitu. Ya ke tak? Kita baca belaka benda yang disebut. Jadi kalau masih akad kepala, tu imam akad kepala daripada rukun yang keempat, kalau dia selesai Fatihah ketika tu, sebelum daripada tu imam talabus, bukan. Kalau tu imam akad kepala daripada sujud yang kedua, baru akad kepala, belum lagi tu imam talabus kepada rukun yang selepas daripadanya, ataupun ma fi suratir rukni, itu tasyahud awal, maka kalau makmum muafiq tu habis dah Fatihah, maka kira rakaat tersebut. Itu maksud dia. Baik. Setengahnya kata dia muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk dalam perbincangan yang baru, iaitu perbincangan permasalahan yang berlaku perselisihan di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Wa ammal khamsul masailul mukhtalafu fiha baina Syekh
baina Syekh Ibn Hajar wa Syekh Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala fahiya. 5 masalah yang berlaku perselisihan padanya di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli, maka iaitu ahaduha, yang pertamanya, law nama fi tashahudihi al-awwal mutamakkinan fantabaha fara'a imamahu raki'an aw qariban min ar-ruku'. Thaniha, okey, kita baca yang pertama dulu lah. Kan saya dah sepakat nak baca yang kedua, kita baca yang pertama dulu. Law nama, sekiranya tidurlah ia, fi tashahudihi al-awwal, di dalam tasyahudnya yang pertama. Oh, letih sangatnya makmum. Letih sangat makmum sampai ke tidur dalam tasyahud yang pertama. Baik, mutamakkinan, hal keadaan dia tamakun. Tamakun ni maksudnya dia menetapkan papan punggungnya di lantai. Mutamakkinan ay maq'adahu minal ard. Gitulah. Mutamakkinan maq'adahu, dia menetapkan mutamakkinan maq'adahu minal ard. Punggung dia di lantai. Sebab dia antara perkara yang membatalkan wudu adalah tidur. Jadi tidur melainkan tidur yang tetap papan punggung di lantai. Sebab dia kata mutamakkinan, dia kena tamakun tidur dia. Sebab kalau tidak tamakun tidur dia, maka batal semayang. Tak ada dah dimaaf ke tak dimaaf. Apakah batal ada semayang? Ni hak yang dimaafkan adalah orang hak yang tidak batal sembahyang dengan tidur dia. Sebab tu dia mari mutamakkin. Lepas tu fantabah, maka dia pun sedar. Sedar, fara'a imamahu raki'ah. Sedar-sedar tu imam rakaat dah. Dia duduk atas syahwat awal, dia tidur, sedar tu imam sedang rakaat. Au qariban minar ruku', ataupun dekat daripada rakaat. Dah rakaat lagi, dekat dah. Dia sedar-sedar, imam nak rakaat lele dah. Maka dia pun bangun. Apabila dia bangun, baik, bagaimana keadaan dia? Apakah hukum dia? Adakah wajib dia kena rakaat bersama dengan imam? Adakah dia kena rakaat bersama dengan imam untuk mendapatkan rakaat tersebut? Ataupun mesti dia kena baca Fatihah? Baik. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, masalah yang ketiga, dia sama hukum dia. Kita kena baca lalu lah. Masalah yang kedua, asal tak mau baca dah. Biar baca je. Okey. Thaniha, yang keduanya, idza ikhtalaqa 'ala al-ma'mumi takbirul imam. Apabila ikhtilaf. Ikhtilaf ni maksudnya kita kata benda ikhtilaf gini. Dia bunyi Allahu Akbar. Lepas tu dia ingat takbir imam saat ni tu adalah takbir turun kepada sujud. Dia pun turun kepada sujud, sedangkan tu imam takbir bangun kepada qiyam. Lepas tu dengar pula sekali lagi takbir, dia ingat tu imam bangun kepada qiyam. Padahal tu imam nak rakaat dah. Dia pun bangunlah tu imam rakaat. Okey, itu makna ikhtilaf. Kita kata benda ikhtilaf. Benda bolok kejap, Allah Rabbi dok mari terjemahan dia yang lebih tepat. Gimana Syekh? Ikhtalafa 'ala al-ma'mum takbirul imam. Kita nak tak mana dia? Bercampur Allah Rabbi. Ya, ikhtilaf. Dak mari bahasa. Dak mari. Okey, faham dah tu kan? Maksud ikhtilaf. Dak mari makna benda ikhtilaf. Tak apa, tengok diri ya. Kita bahasa Arab hari ni. Idza ikhtalafa 'ala al-ma'mum takbirul imam. Contoh ke a'ma, seperti orang buta. Au fi dhulmatin, ataupun dalam gelap, tengok sembahyang isyak, gak lapu mapu. Lepas tu ada contoh dia ka anqama imamuhu minas sujud, seperti bahawa bangun imamnya daripada sujud. Walam yabinil halu illa wa imamuhu raki'un aw qaribun an yarka'. Yang tidak nyata keadaan imam dia, keadaan illa wa imamuhu raki'un. Dia tidak nyata keadaan tersebut, melainkan tidak jelas keadaan tersebut, melainkan imamnya rakaat ataupun qarib an yarka', ataupun dekat dengan rakaat. Sedar-sedar, tu imam nak rakaat dah. Sebelum ni dia tak tahu pun. Okey. Kita buat contoh gini lah. Kita buat contoh untuk lebih mudah. Kita buat contoh. Katakanlah tengah sujud yang pertama, tengah duduk antara dua sujud, sebagai contoh tengah duduk antara dua sujud, lapu mapu. Tengah duduk antara dua sujud. Tiba tu imam rakaat, tu imam bangun dak gitu. Tiba-tiba bunyi Allahu Akbar. Tu imam sujud dah Yang kedua dia pun sujud yang kedua.
Wah, ni lama Tok Imam sujud yang kedua ni. Doa dia pula Tok Imam ni. Dia. Lama. Lepas tu bunyi Allahu Akbar. Dia pun bangun. Bangun, lah api buka. Sebagai contoh. Ataupun dia bangun, dia nampak. Silap dah. Tok Imam rokok dah. Itu maksud dia. Itu maksud ikhtalafa 'alal ma'mum takbirul imam. Mungkin makmum tu buta ataupun makmum duduk dalam gelap. Dia orang buta, dia tahu mana Tok Imam rokok. Dia kadang-kadang orang buta ni, dia perasaan dia. Perasaan dia, orang buta dia bukan mesti sampai ke hati dia buta. Kadang-kadang buta luar, tapi hati tak buta. Ada seorang orang buta tu, anak kenal lah dia. Memang buta, dia memang buta. Tapi kalau dia pergi majlis tahlil tu, dalam gelap mana pun, banyak mana lipat pun, dia tubik daripada rumah tu, dia jumpa lipat dia. Gelap mana pun. Kita orang celak tak jumpa lipat. Betul. Ustaz Ali. Boleh tahu rumah dia mana. Orang pergi atas, dia ke sini rumah dia, sini rumah dia. Boleh tahu. Allah Rabbi memang hebat. Okey. Itu maksud idza ikhtalafa 'alal ma'mum takbirul imam. Maka ketika tu berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Lagu mana berlaku khilaf? Nanti kita akan tengok kayak gini. Tadi tu yang ketiganya, man nasiyal qudwata fi sujud wa lam yatadhakkar illa wa imamuhu raki'un aw qaribun an yarka'. Dia lupa mengikut imam pada sujud. Dia sekarang ni makmum. Masa dia sujud tu dia doa banyak. Dia tak ingat dia sedang mengikut imam. Dia tak ingat dia sedang jadi makmum. Allahu Rabbi, banyak jenis orang lupa ni. Tengok sembahyang dia lupa dia ikut imam. Dia lupa. Dah biasa dia imam. Hari ni dia jadi makmum, dia lupa dia jadi makmum hari ni. Dalam sujud pun dia main, jadi doa panjang, dia lupa dia ikut imam. Nampak kan dia lupa, dimaafkan lah. Walam yatadak. Dia tidak ingat illa wa imamuhu raki'un aw qaribun ayyarka. Aku makmum. Allahu Akbar, bangunlah. Tu imam nak rokok lele dah. Ataupun tu imam sedang rokok. Maka tiga masalah ni berlaku khilaf di antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Syekh Ramli dia kata diberi keuzuran. Dimaafkan dia. Tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Wajib dia kena habis Fatihah. Itu mengikut Imam Ramli. Baik. Untuk masalah yang pertama, Imam Ramli kata dah dia habis tasyahud saat ni tu kan. Dia tidur dalam tasyahud kan. Dia tidur dalam tasyahud, dimaafkan. Lepas tu dia masih lagi dikirakan makmum muafiq, bukan makmum masbuk. Sebab tempoh yang dia tidur tu dia kira tempoh tu kira tempoh dia masih sempat lagi untuk dia baca Fatihah kalau dibangun lalu. Okey, dia kira makmum muafiq, diberi keuzuran untuk tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Maksudnya wajib dia baca Fatihah mengikut Imam Ramli. Sama juga dia ikhtilaf takbir imam, sama juga dia lupa niat perwah, dimaafkan tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Katanya fahali thalathul masail inda Ramli yu'daru ila thalathati arkanin tawilah. Dimaaf hingga kepada 3 rukun yang panjang. Fa yatakhallafu fiha liqira'atil Fatihah. Maka dia kena takhalluf. Takhalluf kena tertinggal padanya untuk membaca Fatihah. Jadi mengikut Imam Ramli wajib dia kena baca Fatihah. Lepas tu macam mana Imam Ramli dah tikman rakaat dah? Dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Sebab dia makmum muafiq. Makmum muafiq tidak gugur Fatihah daripadanya. Manakala di sisi Imam Ibn Hajar wa 'inda Ibn Hajar annahu fiha kal masbuq. Hukum dia seperti makmum masbuq. Sebab dia tidak sempat tempoh tersebut. Fayarka'u ma'al imam wa tasqutu 'anhu al-Fatihatu aw ba'daha. Maka dia rakaat bersama dengan imam dan gugur daripadanya Fatihah. Gugur daripada Fatihah kalau dia bangun tu tak rakaat dah. Aw ba'daha aw ba'dul Fatihah. Kalau dia sempat baca, dia bangun tu tak dak rakaat lagi tapi hampir nak rakaat. Maksudnya dia sempat baca beberapa potong daripada ayat Al-Fatihah. Beberapa potong ayat daripada surah Fatihah. Maka hak yang berbaki lagi gugur. Kita mengikut Imam Ibn Hajar. Okey. Antara soalan yang diaju, kita untuk malam ni kita berhenti sini dulu lah. InsyaAllah kita akan sambung balik pada minggu depan Rabi'ah. InsyaAllah minggu depan kita cuba perhabis lah. Minggu depan insyaAllah kita cuba perhabis masalah ni. Okey. Antara soalan yang diajukan pada minggu lepas berkenaan dengan masalah bagaimanakah. Kita tengok Wan Badrul Hisham. Soalan daripada saudara Wan Badrul Hisham. Antara syarat sah solat berjemaah ialah perbuatan sunat makmum dan imam tidak bercanggah secara ketara kecuali kunut.
Soalannya kenapa kunut diberi pengecualian berbanding sunat-sunat yang lain? Yang pertama sekali, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masalah kunut sebenarnya, sekejap. Dia gini. Dia tidak boleh, makmum tidak boleh menyalahi imam, tapi menyalahi hak yang keji. Dalam masalah sunat ab'ad, kalau tu imam buat wajib makmum tidak. Kalau tu imam buat tidak wajib makmum buat, tapi kalau tu imam tinggal wajib makmum kena tinggal dalam masalah tasyahud awal, tapi tidak wajib makmum tinggal dalam masalah kunut. Okey, ni mengikut mazhab Imam Syafi'i. Okey, gini. Kita masalah tasyahud awal dengan kunut. Tasyahud awal kalau tu imam buat, tak wajib makmum buat. Okey, dalam mazhab Imam Syafi'i begitu. Kalau makmum tinggal sekalipun, memang salah. Kita tak kata tak salah. Cuma tak wajib di sini dengan maksud ia tidak membatalkan sembahyang. Kalau tu imam buat, tiba-tiba makmum tak buat, tu imam baca tasyahud awal, makmum tu saja je. Adakah batal sembahyang makmum? Tidak. Kerana melihat kepada bahawasanya tasyahud awal adalah sunat. Okey. Yang keduanya, kalau tu imam tinggal, mazhab Imam Syafi'i mengatakan wajib makmum kena tinggal. Kalau makmum tidak tinggal, maka ketika tu keji menyalahi makmum akan imam. Okey, keji menyalahi makmum akan imam. Okey. Tu imam tinggal, tu imam tak duduk tasyahud awal. Lepas tu makmum nak baca, maka tak boleh. Ia membatalkan sembahyang. Tapi kalau masalah kunut, kalau tu imam tinggal, mazhab Imam Syafi'i kata sunat buat kalau sekiranya makmum tu sempat sujud bersama dengan imam. Sunat buat. Okey. Tetapi kalau tu imam buat, tak wajib makmum buat. Okey, sama dengan masalah tu. Tak wajib makmum buat. Jadi kalau kita tengok di antara kunut dengan tasyahud awal, perbezaannya adalah kalau tu imam tinggal tasyahud awal, wajib makmum kena tinggal. Tapi masalah kunut, kalau tu imam tinggal kunut, tak wajib makmum tinggal. Kerana apakah perbezaan di antara keduanya? Perbezaan di antara keduanya adalah kunut ni dia memanjangkan rukuk. Okey, boleh faham tak maksudnya memanjangkan rukuk? Maksudnya duduk dalam rukuk. Dia tak ada menambah benda-benda. Dia duduk dalam rukuk, lepas tu dia hanya baca. Dia hanya memanjangkan rukuk tersebut saja. Tetapi kalau tu imam tinggal tasyahud, tinggal duduk tasyahud, dia buat jadi jelas nampak menambahkan. Okey. Jadi sekarang ni dia tengok fahisyah tak mukhalafah. Itu perbezaan. Hak ni tidak fahisyah mukhalafah, hak ni fahisyah mukhalafah. Wallahu a'lam. Soalan daripada saudari Nu'ain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sekiranya makmum terbaca isti'adah, maka makmum perlu menghabiskan Fatihah sehingga tak sempat untuk rakaat bersama imam. Jadi makmum dapat ada rakaat tu. Okey, sekarang ni kita kena tengok makmum saat ni tu masbuk ke muwafiq. Makmum muwafiq ke masbuk. Kalau makmum tu muwafiq, walaupun dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, maka tak dia dapat rakaat selama mana. Dia sempat menghabiskan Fatihah sebelum daripada tu imam turun kepada sujud. Melainkan kalau diberi kemaafan kepada dia tertinggal tertinggal 3 rukun yang panjang. Tu imam turun kepada sujud pun tetap dia dapat rakaat lagi selama mana dia dapat selesai Fatihah sebelum daripada tu imam bersepakai kepada rukun yang keempat, ataupun sebelum daripada tu imam masuk pada rukun yang keempat. Tetapi kalulah makmum tu makmum masbuk. Makmum masbuk, dia nak sempat rakaat bersama dengan imam, mesti dia kena pemakninah dalam rakaat bersama dengan imam. Kalau dia tidak sempat rakaat bersama dengan imam, ataupun dia sempat rakaat tapi tidak sempat untuk pemakninah dalam rakaat, maka tidak dikirakan dia mendapat rakaat tersebut. Wallahu a'lam. Dan masalah ni kita akan cerita pada minggu akan datang. Soalan daripada saudara Ahmad Mu'ad Muhammad, saudara Ahmad Mu'ad, untuk jawab orang awam, lebih baik mengambil pendapat Imam Ibn Hajar atau Imam Ramli dalam masalah syak, masbuk atau muwafiq. Jadi orang awam, kita pilih pandangan hak yang lebih mudah untuk dia.
Sebab sebenarnya dalam masalah mazhab pandangan apabila berlaku khilaf di antara Imam Ramli dengan Imam Ibn Hajar, maka sebenarnya ulama kita sendiri, ulama mazhab Imam Syafi'i sendiri khilaf untuk ambil pandangan mana. Maksudnya pandangan mana yang perlu diutamakan. Kebanyakan ulama Hijaz, kebanyakan ulama Yaman, ulama Syam, ulama Akron, ulama Dagestan, mereka mendahulukan Imam Ibn Hajar. Manakala sebahagian daripada ulama Hijaz, sebahagian daripada ulama Yaman, tapi bukan kebanyakan, sebahagian. Dan kebanyakan ulama Mesir, mereka mendahulukan pandangan Imam Ramli. Baik. Jadi kalau kita tengok lebih ramai mendahulukan pandangan Imam Ibn Hajar berbanding dengan Imam Ramli. Tapi walau bagaimanapun masih lagi ramai ulama yang mendahulukan pandangan Imam Ramli. Lebih lagi orang Mesir. Bukanlah orang Mesir ni mendahulukan Imam Ramli kerana Imam Ramli orang Mesir. Bukan. Sebab Imam Ibn Hajar pun asal daripada Mesir juga. Bukan kerana tu. Kerana ada kelebihan tersendiri. Maka untuk orang awam, kita pilih pandangan hak mana hak yang lebih mudah untuk dia. Lebih mudah. Kita rasa pandangan hak yang lebih mudah adalah pandangan Imam Ibn Hajar dalam masalah ni. Maksudnya, dia mengambil hukum makmum masbuk. Gugur Fatihah daripada dia tu, dia rakaat bersama dengan imam. Hak tu rasanya lebih mudah untuk orang awam. Wallahu a'lam. Saya sentiasa was-was. Dia kalau sentiasa was-was ni, hak tu perlu kita kena jauhi. Benda tu benda hak tak comel. Saya sentiasa was-was. Bila rukun iktidal dan sujud, bila iktidal duk berasa tak ada tamakninah. Bila sujud, berasa macam sujud sekali. Bila saya ambil kaedah syok, undur balik dan tambah balik, ia koho terlebih rokok. Ya kabo terlebih rokok dah batal dah. Lah wak dak layan tu. Tapi takut betul sungguh. Yang sujud tu sekali je nak buat kerana ustaz. Penat dah saya. Mak yang lahu dari pukul 1:30 sampai pukul 4. Dah sudah. Sebab dia ulang-ulang. Okey. Ni orang yang suah nyakit ni, dia tak layak. Dia sebenarnya kalau suah nyakit lagu ni hak yang buat dua pun dia kata se lagi. Jadi hak yang kata buat dua ke se, pakai buat dua dah. Tak payah layak ni. Ni was-was nyakit dah. Dia ada sampai tahap orang was-was gitu. Ana pernah kena masa Ana duduk ke Babujuk dulu. Masa Ana belajar tahfiz ke Babujuk dah pernah kena. Tapi sekejap je, tapi bukan kena ni. Kita kena kan ni. Benda yang kita buat jelas kita buat, lepas tu kita bagi, aku buat tak benda ni? Aku buat tak? Siapa kena marah ke diri tu, kita coteng. Ambil ni, aku coteng. Ni aku buat ni, coteng. Aku buat tak? Mari pula gitu. Tak tahu, gangguan benda tak tahu. Tapi, masa tu dalam umur 13. Masa penuh lah. Masa tu tengah menghafal Quran. Tapi sekejap je, hilang. Ni doa. Ni doa. Jadi penyakit hak perlu kena jangan layak. Dia hak yang lebih teruk lagi adalah siapa ke main bab akidah. Siapa main bab akidah jangan layak. Jangan layak. Dua kese, baru dua kese. Dua dah. Aku baca dak Fatihah, baca dak. Jangan layak. Kalau layang dia akan sedap hak dak betul daripada hak betul. Jangan layang. Main dia sampai ke sembahyang daripada 1:30 sampai pukul 4. Jangan layang. Jangan layang. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan urusan bagi pihak penanya. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan penyakit was-was daripada dia. Bisiril Fatihah. Kita terus baca Fatihah, kita doa ke dia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah ni dengan maksud kita berdoa kepada Allah, bertawassul dengan surah Fatihah, bertawassul dengan ayat Al-Quran. Sepakat ulama mengatakan dibolehkan. Ini tak ada khilaf. Bertawassul ni tak ada khilaf. Ini sepakat ulama mengatakan boleh. Wallahu a'lam. Okay, ada soalan lain lagi? Soalan daripada Al-Azhari Muhammad Taib. Ustaz kata sekadar Fatihah yang sederhana. Nolih tak kadarkan berapa saat? Nolih, bukan nolih. Boleh. Boleh tak kadarkan berapa saat? Dia gini. Kita baca sendirilah. Baca sendiri. Lebih kurang teratas tu dalam 27 saat. Tapi bukan mesti kita tengok jam, bukan. Agak-agak je. Agak-agak.
Sangkaan kuat kita muafiq. Sangkaan kuat kita sempat tempoh tersebut muafiq. Kalau tak sempat masbuk. Agak-agak je, bukan mesti kena taijang, bukan mesti kena tok jang depan, tok handset depan, kena set dulu masa. Nak tengok dang tok Allahu akbar, tak tengok. Bukan gitu. Bukan gitu. Wallahu a'lam. Kita agak-agak. Kita ada soalan? Ada lagi? Mesti habis Fatihah tu adakah maksudnya makmum tersebut mesti rokok dan dapat tamakninah atau habis Fatihah tetapi belum sempat rokok jika imam naik sebelum qiyam atau rokok? Dia mesti kena habis Fatihah. Dia rokok tidak disyaratkan mesti kena habis Fatihah saja. Mesti kena habiskan Fatihah. Wallahu a'lam. Okey, kita berhenti sinilah untuk malam ni. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu akan datang. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa a'lam. Allahumma haqqiqna bi ittiba'i nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas penyampaian talaki kita pada malam ini. Dan terima kasih kepada semua yang ambil bahagian, yang bertanya, yang tolong share dan sebagainya. Mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk malam ni sekadar ni saja. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang ilmu itu datangnya daripada diri saya sendiri. InsyaAllah kita akan sambung pula pada minggu hadapan insyaAllah. Jadi marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul nas. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.